Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Akbar Ghazali dalam Buletin MBI edisi ke-23 2023. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan paparan utama edisi kali ini. KPKT lancar garis panduan perancangan tapak perkhemahan. MBI PBT pertama di Perak guna teknologi asfalt terubah suai getah bekuan bagi turapan semula jalan. 36 tiang lampu pintar berintegrasi smart pole dipasang di Bandaraya Ipoh. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT telah mengeluarkan garis panduan perancangan GPP khusus untuk tapak perkhemahan. Ia sebagai sumber rujukan pengusaha tapak perkhemahan serta pihak berkuasa tempatan PBT berkaitan permohonan lesen bagi memastikan kawasan riadah selamat untuk pengunjung. Menterinya Ngah Komeng berkata, bagaimanapun tempoh sehingga 2 tahun diberikan kepada pengusaha yang masih belum mematuhi garis panduan seperti yang ditetapkan itu. Di mana sebagai sebuah kerajaan yang sentiasa prihatin, di mana di bawah KPKT Plan Malaysia telah pun berjaya menyediakan garis panduan untuk perkhemahan supaya mulai tahun depan semua aktiviti perkhemahan kita kena pastikan dia sentiasa mematuhi prinsip 6K, iaitu keselamatan, keselesaan, kemakmuran ekonomi, kelestarian, itu juga kepatuhan kepada undang-undang. Semua 6K ini saya rasa sangat penting supaya apabila ada pengunjung ke tempat perkhemahan yang berlesen, mereka akan berasa keselamatannya terjamin. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Pra-Pelancaran GPP Tapak Perkhemahan di Taman Dr. Sri Nabi Sagam di Ipoh. Hadir sama Ketua Setiausaha KPKT, Datuk M. Nur Azman Taib dan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. GPP bertujuan memberi panduan perancangan tapak perkhemahan dan memperjelas proses pemajuannya dibangunkan melalui Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia. Skop utama garis panduan itu merangkumi perancangan tapak perkhemahan, mekanisme pemajuan dan kawal selia tapak dan pengurusan operasi tapak perkhemahan yang turut menggariskan beberapa elemen penting dalam perancangan tapak perkhemahan. Ia termasuk kesesuaian lokasi, kesesuaian tapak, peletakan plot kemah, penyediaan kemudahan asas dan penyediaan utiliti yang bersesuaian. Majlis Bandaraya Ipoh MBI menjadi pihak berkuasa tempatan PBT pertama di Perak dan Zon Utara dipilih untuk melaksanakan projek perintis penurapan semula jalan menggunakan teknologi asfalt terubah suai getah bekuan CMA. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, inisiatif itu adalah hasil usaha sama Lembaga Getah Malaysia melalui Kementerian Perdagangan dan Komoditi dan dibiayai oleh Kementerian Kewangan. CMA ialah kaedah penurapan jalan baharu menggunakan bitumen tar dan getah beku sebagai bahan campuran asfalt yang boleh mengurangkan keretakan, aluran dan kos penyelenggaraan masa panjang yang menjimatkan. Dan suka saya nak maklumkan, ini adalah jalan industri yang pertama dilaksanakan menggunakan teknologi ini dalam Malaysia. Sebelum ni di Kuala Lumpur dengan ni dibuat di jalan yang biasa, jalan persekutuan. Tapi jalan industri yang ini yang dilaksanakan pertama kalinya di dalam negara kita. Ya, tapi kita bergantung pada peruntukan lah. Tapi memang kita ada perancangan untuk tahun depan menggunakan teknik yang sama. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan tapak penggunaan teknologi CMA bersama Lembaga Getah Malaysia di kawasan perindustrian Tasik Ipoh. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi memaklumkan kerja-kerja pembaikan dan penurapan semula jalan sepanjang 9.5 km itu akan melibatkan sebahagian kawasan perindustrian Tasik, sebahagian kawasan perindustrian IGB, sebahagian jalan bendahara dan sebahagian jalan utama di Stesen 18. Kerja penurapan yang bermula sejak pertengahan Oktober lalu dijangka siap dalam tempoh 4 hingga 6 minggu. Sebanyak 36 tiang lampu pintar berintegrasi smart pole yang berfungsi dalam memperluaskan rangkaian teknologi 5G telah dipasang di Bandaraya Ipoh.
Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata, pembinaan tiang lampu berkenaan dilaksana di bawah pembiayaan swasta FPI, manakala pemasangannya dilakukan pihak dilantik yang mempunyai lesen pemberi kemudahan rangkaian individu NFPI. Datuk Rumaizi menjelaskan objektif utama pembangunannya bukan hanya sebagai kemudahan kepada rakyat, malah menjadi penyumbang dalam menarik pelaburan asing ke Bandaraya Ipoh. Sekarang ni jurnal ujuran yang dipakai 190 rim. 190 maknanya 36 tiang baru. Balance tu dalam 145 satu ni, dia ni tiang sedia ada tapi dia upgrade for temporary untuk kegunaan 5G. Tapi kegunaan dia tu bukan kegunaan 5G penuh. Kalau kita pergi 5G kepada maksimum, kita masih perlukan tiang baru. So yang ni kalau saya punya bahasa kampung saya, ini 4.5G. Another 140 tu. Tapi macam mana pun kita terpaksa buat. Kalau kita nak cakap tentang 5G, 1 gig to 2 gig punya ni, kita kena pergi. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi dialog awam pemasangan smart pole sekitar Bandaraya Ipoh di Dewan Silver Star, Kampung Simi di Ipoh. Antara panel yang terlibat dalam sesi dialog awam itu adalah wakil daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Agensi Nuklear Malaysia, pakar perubatan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Perak dan pengarah Jabatan Infra MBI. Sementara itu, Ahli Parlimen Ipoh Timur, Howard Lee Chuan Hao berkata, sesi penerangan berkaitan pembinaan infrastruktur berkenaan perlu dilakukan secara terperinci kerana ada pihak mendakwa ia menyumbang kepada kesan radiasi yang menjejaskan kesihatan rakyat. Jadi kami selaku ahli parlimen sebagai wakil rakyat, selaku pendokong kerajaan dan juga pendokong agenda pembangunan negara, wajib untuk kita cari titik pertemuan itu. Titik pertemuan itu adalah untuk pastikan ia tak nampak hodoh. Dua, dia memainkan fungsi untuk mempertingkatkan infrastruktur dan prasarana connectivity 5G. Dan ketiganya, pastikan supaya mereka yang khawatir, yang risau, diredakan, diselesakan hati sanubari mereka supaya mereka sama-sama menerima dan sama-sama mara ke depan dengan agenda negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Nuklear Malaysia memberi jaminan pembangunan tiang lampu pintar berintegrasi smart pole sebagai pemancar rangkaian 5G di Bandaraya Ipoh tidak memberi kesan radiasi kepada rakyat. Hal ini dibuktikan apabila satu kajian radiasi telah dilaksanakan di kawasan pemancar sistem telekomunikasi yang didirikan berhampiran kawasan perumahan dan hasil dapatan data mendapati kesan radiasi di kawasan sekitarnya adalah sangat rendah. Oleh yang demikian, Pengurus Non-Ionizing Radiation NIR, Radiation Health and Safety Division, Agensi Nuklear Malaysia, Roha Tukimin menasihatkan agar masyarakat tidak mudah panik dengan pembangunan infra tersebut. Okey, untuk isu pemasangan menara komunikasi, contohnya yang projek dengan MBI di mana kita menggunakan smart pole kan di sekitar Bandaraya Ipoh contohnya kan. Sebenarnya ini bukan yang kali pertama, tetapi kita dah pergi pun di negeri Pulau Pinang, di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, di Sabah, di Sarawak dan sebagainya yang dah pasang pun menara smart punya. Kita dapati bahawa menurut kajian yang kita jalankan, ianya tak berbahaya, sangat rendah dari segi pancaran EMF-nya. Dan bagi saya projek ini sangat bagus sebenarnya because of hasrat kerajaan lah untuk kita nak deploy ataupun kita nak menambah liputan 5G di seluruh negara kan, dan untuk negeri Perak khususnya. So saya rasa projek yang sangat bagus di mana kita boleh menikmati teknologi setara dengan negara-negara maju yang lain. Selain daripada itu, beliau memaklumkan International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection ICNIRP dan Pertubuhan Badan Kesihatan Sedunia WHO turut mengesahkan bahawa sinaran radiofrekuensi RF aras rendah seperti yang dihasilkan oleh menara telco tidak akan menyebabkan kesan kesihatan atau kanser. Roha ditemui selepas menjadi panel sesi dialog awam pemasangan smart pole sekitar Bandaraya Ipoh di Dewan Silver Star Kampung Simi di Ipoh. Sebagai info, MBI telah memasang 36 tiang lampu pintar berintegrasi smart pole dan bakinya sekitar 155 tiang dijangka selesai selewat-lewatnya pada 2027. Majlis Bandaraya Ipoh MBI menyasarkan kira-kira 150,000 pelancong Islam melawat Ipoh tahun hadapan. Oleh itu, bagi mencapai matlamat tersebut, MBI melalui Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin telah menandatangani memorandum persefahaman MOU
pelancong mesra Islam bersama dengan 7 pihak berkuasa tempatan PBT termasuk 2 dari negara jiran iaitu Thailand dan Indonesia. PBT yang terlibat adalah Hatnyai Municipality Thailand, DPR Aceh Indonesia, Majlis Bandaraya Alustar Kedah, Majlis Pembandaran Kanga Perlis, Majlis Pembandaran Kuala Kangsar, Majlis Daerah Kampar MDK serta Majlis Daerah Batu Gajah MDBG. Fokus masih lagi kepada gastronomi dan juga heritage budaya. Jadi dua heritage budaya cultural dan juga gastronomi. Jadi dua produk ini adalah produk yang kita beri penekanan kepada sambutan masyarakat Muslim. Tapi apa yang lebih penting sekali, kita nak promote juga, ya, konteks masyarakat Muslim. Datuk Rumaizi berkata demikian pada sidang media selepas majlis menandatangani MOU pelancongan mesra Muslim di Ipoh. Hadir sama pada majlis berkenaan Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sandria Eng. Dalam pada itu, Sandria berharap menerusi MOU ini, ia akan mengembangkan lagi sektor pelancongan negeri sekaligus merancakkan sambutan Tahun Melawat Perak 2024. Jadi kerjasama ini memang bertepatan dan juga bersesuaian dengan tahun depan sebagai Tahun Melawat Perak 2024. Jadi memang semua PBT sekarang memainkan peranan yang lebih aktif khususnya dalam penjanaan ekonomi tempatan. Jadi ini memang sesuatu perkembangan yang positif. Mereka telah menampilkan diri untuk memainkan peranan yang lebih penting dalam ekonomi tempatan. Bagi merealisasikan matlamat Ipoh sebagai Bandar Ekonomi Donat 2027 selaras dengan flagship ke-15 Pelan Perak Sejahtera 2030, satu memorandum persefahaman MOU telah dimeterai antara Majlis Bandaraya Ipoh MBI dengan Centre for Planetary Health Sunway University dan Institut Darul Rizwan IDR baru-baru ini. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, melalui kerjasama itu, ia dapat memantapkan lagi usaha dalam menjadikan Ipoh sebagai bandar ekonomi donat menerusi pelaksanaan program-program khusus yang mampu memperkukuhkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kita berharap MOU ini bukan sekadar MOU, tapi dia sebagai satu langkah awal ke arah pelaksanaan. Apa yang penting sekarang ni adalah kita melaksanakan program ekonomi donat itu. So itu hasratnya. Lebih kepada bagaimana kita nak mendapatkan pelaksanaan, namun dalam masa sama kita mendapat juga nasihat ataupun pandangan daripada Universiti Sunway dan juga pembiayaan sebahagian projeknya melalui Yayasan Hasanah dan juga dasar melalui Institut Darul Rizwan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis menandatangani MOU bagi program flagship ke-15 Perak Sejahtera 2023 Ipoh Bandaraya Ekonomi Donat 2027 di MBI. MOU itu telah ditandatangani oleh Presiden Sunway University, Profesor Sibrandes Popema dan Ketua Pegawai Eksekutif IDR, Dr. Maisarah Ahmad yang mewakili kerajaan negeri. Fasa permulaan ini adalah umpama fasa lonjakan yang dapat menggerakkan bandar ekonomi donat di Ipoh dan seterusnya bukan sekadar di Ipoh tapi di Perak. Dan ini akan menjadi satu mercu tanda lah untuk negeri Perak dan Malaysia dan rantau ini khususnya. When we talk about Donut City, of course, it's always has been the task of mayors to make sure that people have a good life in their city. But nowadays, there's also borders to that. The borders are the planetary borders. Not everything. You know, when I look at Ipoh, I see the borders, right? I see them to the right, I see them to the left. It's borders around it, you know, that we have to respect. And at the same time, you know, not just respecting those borders, at the same time make sure that people have a good life in all aspects in these cities. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri Buletin MBI edisi ke-23. Jangan lupa saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.